Okay, salam sejahtera. Ini adalah video tentang garam. Okay, kita ulang kaji. Ini dari bahagian kedua. Okay, so bahagian pertama kita bincang tentang jenis garam, larut tak larut dengan penyediaan dia. Kalau dia larut, kalau dia larut, kita akan guna cara penitratan atau kita guna serbuk, oksida dan asid, iaitu peneutralan. Kalau dia tak larut, kita akan guna penguraian kanda 2. So di sini kita ada 4 jenis garam. Kita dah hafal kan? Semua larut kecuali 7 ni yang special yang tak larut, iaitu plumbum 2 klorida, argentum klorida, mercury klorida, plumbum 2 sulfat, barium sulfat, kalsium sulfat dan juga semua karbonat. Okay, dan lagi ada 3 yang unik, iaitu amonium, kalium dengan natrium. Okay, ketiga-tiga ini semua larut. Dia jumpa nitrat, klorida, sulfat dan termasuk karbonat dia juga larut. Okay, itu yang saya cadangkan apabila kita buat. Okay, sediakan macam ni kita canting dulu mana larut, mana tak larut. Lepas tu kita kumpulkan 3 kumpulan. Kumpulan pertama yang di bahagian bawah ni special, amonium, natrium, kalium, dia akan guna kaedah penitratan. Kaedah kedua adalah peneutralan biasa, gunakan serbuk, oksida dan dengan asid. Kaedah ketiga adalah penguraian kanda 2 khas untuk garam tak terlarutkan. Okay, soalan kita dah tengok. Okay, yang ini 3 cara dia yang saya cakap. Kalau dia guna amonium, natrium, kalium, kita guna penitratan, iaitu asid di atas, alkali di bawah. Okay, proses peneutralan untuk jika dia larut tapi bukan natrium, amonium dengan kalium, maka kita guna cara panaskan asid, tambahkan serbuk, oksida atau karbonat ke dalam asid tersebut. Okay, kalau untuk garam tak terlarutkan, kita akan guna proses penguraian kanda 2, di mana kita kena tahulah bahan yang kita nak gunakan. Pecahkan garam tersebut kepada 2. Okey, contohnya macam ni kalsium sulfat tak larut. So pecahkan kalsium letak di depan, sulfat letak di belakang. Okey, so kita boleh menghasilkan kalsium sulfat. Boleh rujuk video yang pertama. So seterusnya saya akan tengok sambung kepada ujian pengesahan anion dengan ujian pengesahan cation. Okey. Dalam nota saya memang letak sekali larut tak larut di sebelah kanan sebab kita nak jenis ionik garam, nitrat, klorida, sulfat dengan karbonat supaya kita senang nak buat nota untuk larut dengan tak larut. Pada masa yang sama di sebelah kiri saya letakkan ujian pengesahan untuk anion. Okey. Untuk saya akan bermula dengan klorida dengan sulfat dulu sebab dia adalah berkaitan dengan benda yang kita baru hafal, iaitu adalah garam tak terlarutkan. So kalau kita nak test klorida, kita akan guna konsep garam tak terlarutkan. Okey, contohnya di sini konsep garam tak terlarutkan. Okey. Okay, apa itu konsep tak terlarutkan? Kita dah hafal ada argentum klorida, plumbum 2 klorida dan mercury klorida. So dalam magma kita tak menggalakkan kita guna mercury sebab sangat bahaya. Okay, dan plumbum klorida kita tak galakkan juga sebab dalam sulfat pun dia tak larut. Maka kita akan galakkan kita guna argentum. So kita akan guna argentum. Ingat kita guna argentum. Okay, partnerkan dengan siapa? Nitrat. Biasa partnerkan dengan nitrat. So argentum berjumpa dengan ion klorida, dia akan membentuk bendakan putih. Okay, so mendakan putih ni lah yang mengatakan dia bahawa dia adalah garam tak terlarutkan. So kena ingat garam tak terlarutkan, dia ada mendakan. Okay, ada mendakan mesti dia adalah garam tak terlarutkan. So apa yang kita perlu ingat adalah kita masukkan garam dulu. Okay, larutan garam, contohnya natrium klorida. Okay, katakan natrium klorida. Masukkan ke dalam tabung uji. Masukkan sesuatu asid. So untuk menyenangkan kita hafal asid ni apa? Saya partnerkan dengan nitrat juga. Okay, so argentum nitrat yang kita guna dengan asid nitrik yang kita guna. So senang untuk kita ingat. Letak asid nitrik mestilah letak beberapa titis saja. Maksud kita tambahlah beberapa titis lagi juga argentum nitrat. Terus dia ada satu mendakan putih terbentuk. Okay, maka ion klorida disahkan hadir. So untuk menguji anion klorida, so kita guna konsep garam tak terlarutkan, iaitu argentum klorida yang kita dah hafal. So kita akan guna argentum nitrat. Sebelum masuk argentum nitrat, kita akan titiskan beberapa titis asid nitrik. Okay, supaya kita senang NO3, NO3, argentum nitrat, asid nitrik.
Okay. Kenapa kita guna nitrat? Sebab nitrat adalah semua garam yang larut. So, dia paling senang. Argentum nitrat. Okay. So, kita tengok memang kita akan dapat. Senang sahaja. Tengok klorida, oh mesti argentum. Argentum dengan mesti pasang nitrat. Asid nitrik pula. So, barulah kita susun balik ayat kita akan dapat markah. Okay. Yang kedua, saya nak fokus adalah sulfat. Sulfat yang kita hafal adalah plumbum 2 sulfat yang tak larut, barium sulfat yang tak larut dengan kalsium sulfat yang tak larut. Cuma kita tak galakkan guna plumbum sebab apa? Sebab atas pun ada plumbum tak larut juga. So dua-dua pun ada menekan putih kan. So kita tak galakkan. So biasanya kita akan guna barium dengan kalsium. Kan? So senang mesti guna apa dia? Barium kan? Nak guna barium mesti barium. So partner dengan siapa? Nitrat. Guna asid apa? Nitrik. So dua-dua garam kita hafal cara yang sama. Okay, klorida gunakan garam tak terlarutkan, asid nitrik. Untuk sulfat pun kita hafal benda yang sama, masukkan asid nitrik, barium nitrat, okay, atau kalsium nitrat kalau kita nak guna kalsium. So dapatlah barium sulfat yang tak larut. Masih juga dia ada mendakan putih terbentuk. Mendakan putih. Okay, cara nak buat, sukat dan tuang larutan garam. Okay, apa sulfat? Okay, contohnya dia dalam tu ada magnesium sulfat. Contoh kita masukkan. Okay, tambah beberapa titis asid nitrat. Okay, asid nitrik. Kita guna asid nitrik. Boleh tak guna asid hidroklorik? Boleh sahaja. Okay, boleh guna asid ni. Kalau kita guna asid hidroklorik, nampak dia akan guna barium klorida. Okay, so senang kita guna asid nitrik, di sini kita guna barium nitrat. So semua adalah nitrat, senang untuk kita hafal. Tak payah keliru. Kenapa guna asid hidroklorik tak boleh guna ni? Semua boleh, asalkan asid sulfrik saja jangan guna sebab kita uji sulfat. So kita uji sulfat jangan guna asid sulfrik, guna apa-apa asid pun boleh. Okey. Untuk klorida dengan sulfat, kita guna cara garam tak terlarutkan. Ingat cara yang kita hafal, masukkan asid nitrik, masukkan argentum nitrat untuk klorida, untuk barium nitrat untuk sulfat. Okay, itu senang saja. Boleh ambil kertas, conteng sendiri. Memang bukan tengok sini macam tu, awak dapat. Mesti ambil kertas untuk conteng. Okay, supaya kita ingat. Okay, yang seterusnya adalah karbonat. Okay, karbonat ini yang tingkatan 1, 2, 3 kita dah belajar. Masukkan asid, apa-apa asid. Okey, ini apa-apa asid pun boleh lah. Asid hidroklorik, asid sulfrik, semua asid boleh. Cuma untuk senang ingat, okey, nota saya letak semua asid nitrik. Okey, asid nitrik untuk klorida, asid nitrik untuk sulfat, asid nitrik untuk karbonat supaya senang nak hafal. Tak adalah banyak asid kan, nanti pening kepala nak hafal. Semua asid nitrik. Senang saja untuk tiga-tiga ni. Okay, yang ini lagi senang lah untuk air kapur. Masukkan karbonat. Contohnya kita ada apa yang karbonat. Larutan garam yang ada karbonat. Contohnya natrium karbonat. Okay, atau apa kalsium karbonat. Masukkan saja asid. Lepas tu dia ada gas keluar. So, apabila ada gas keluar, kita masukkan dalam air kapur. Okay, kita masukkan dalam air kapur. So nanti air kapur akan jadi keruh. Ini dah memang paling senang lah. Hanya dia je lepas masuk asid, dia ada keluar gelombang gas. Yang lain-lain tak keluar. Okay, kalau ada keluar gelombang gas, kita masukkan ke dalam air kapur. So, air kapur jadi keruh. So, untuk 3 air ni sangat senang. Klorida, kita guna argentum nitrat. Barium sulfat, sulfat kita guna barium nitrat atau kalsium nitrat. Dan karbonat, kita terus guna asid saja. Tiga-tiga, kita mesti tambah asid nitrik. Okay. So, yang kita perlu hafal dengan baru, dengan susah adalah untuk anion nitrat. Okay. So, nitrat dan dia ada nama special dia iaitu cincin perak. Okay, untuk nitrat, dia lain sikit. So, kita kena ingat cara dia. So, untuk ion nitrat, kita perlukan asid sulfrik cair, barium 2 sulfat dengan asid sulfrik pekat. Okay, ketiga-tiga ni semua ada sulfat. So, kita untuk hafal ni saja untuk ujian ion nitrat. So, kita masukkan apa-apa garam yang mengandungi nitrat. Contohnya magnesium nitrat ke dalam tu. Okay, masukkan asid sulfrik cair beberapa titis. Masukkan beberapa titis barium 2 sulfat. Lepas tu condongkan
tabung uji tersebut. Lepas akhir sekali barulah masukkan asid sulfurik pekat secara perlahan-lahan mengikut dinding tabung uji. Akhirnya akan satu menakan perang terbentuk. Okay, atau kita namakan sebagai cincin perang. Okay, itu special untuk nitrat. So ini saja yang kita kena hafal yang susah. Okay, ion nitrat masuk asid sulfurik cair, masukkan ferrum 2 sulfat, masukkan asid sulfurik pekat. So akan dapat cincin perang terbentuk. Okay, ini untuk yang nitrat. So untuk pengetahuan semua, ini dah ditanya dalam 2016. Okay, SPM 2016. Okay, untuk klorida, saya tulis sini 2016. Okay, SPM. Untuk ion klorida, dia dah ditanya SPM 2019. Okay, ion sulfat adalah SPM 2019 juga. So, ion karbonat mungkin dah ditanya sebelum ni, tapi dalam rekod saya masih lagi awal lah daripada 2016. So, kalau kita nak bersedia untuk tahun ni, saya cadangkan lah untuk garam nitrat dengan garam karbonat sebab dah lama tak tanya. Tapi kalau garam karbonat kalau ditanya, lagi senang lah. Berdoa lah dia keluar yang senang. So kita masukkan asid nitrat atau asid hidroklorik. Ya, salurkan gas tersebut ke air kapur. Dah selesai. Ya, kalau dia keluar nitrat, so kita ingat asid sulfurik cair, ferrum 2 sulfat, asid sulfurik pekat. Okay, kita akan dapat cincin perang. So kalau soal ni ada 5 markah, kita ambil aja 5 markah tersebut. Okay, tak ada masalah. Sangat senang. So ingatkan cara yang kita nak buat dengan cara senang. So untuk ujian pengesahan anion, saya cadangkan awak hafal garam klorida dengan sulfat, kita gunakan konsep garam tak terlarutkan dan memang tahun lepas baru keluar. Okey. Dan penyediaan garam pun baru tahun lepas baru keluar natrium klorida. So tahun ni kemungkinan besar tak keluarlah natrium klorida lagi. Mungkin tanya penguraian kanda 2 atau tanya lagi yang guna serbuk oksida. Okay, kalau udah untuk ujian pengesahan ion, inilah nitrat dengan karbonat. Memang kebarangkalian dia keluar tu sangat tinggi. Okay, seterusnya saya sambung dengan ujian pengesahan cation. So saya pun pecahkan ujian pengesahan cation kepada beberapa bahagian. Bahagian pertama kita tengok yang ada warna dahulu. So ada 3 cation, dia ada warna iaitu ion kuprum, ion ferrum 2 dengan ion ferrum 3. Okay, ketiga-tiga ni ada warna. So biru adalah ion kuprum 2 positif. Okay, yang ada warna. So ini saja yang kita kena hafal sebab unik. Okay, sebab unik, biru adalah ion kuprum 2 positif. Okay, yang dia ada warna hijau selain daripada ferrum 2 positif ada warna hijau, ferrum 3 positif ada warna kuning atau warna perak. Okay, kuprum 2 klorida juga warna hijau. Lagi satu adalah kuprum karbonat pun warna hijau. Hijau. Okay, so tapi apabila dia larut dalam air, dia adalah warna biru. Tapi kuprum karbonat ni tak larut. Tak larut. Okay, yang kuprum 2 klorida, dia hijau. Ingat, dia spesifik. So apabila dia ada warna spesifik, SPM tu suka tanya. Dia dalam bentuk pepejar, dia adalah hijau. Tapi apabila dia larut dalam air, dia adalah warna biru. Okay, menunjukkan dia ada ion kuprum 2 positif. Okay, selain daripada tu, yang lain tu semua biru lah. Kuprum punya semua biru. Okay, ferrum 2 positif semua warna hijau. Masuk dalam air, larut pun semua warna hijau. Okay, ferrum 3 positif dia adalah warna kuning. Okay, masuk dalam air semua adalah warna kuning. So ketiga-tiga ni memang unik. Okay, ada warna. So apabila soalan tanya ada satu pepejar X yang warna hijau. So kita kena teka lah hijau ni ferrum 2 positif atau kuprum 2 positif. Tapi dia kata apabila dilarut dalam air dia jadi warna hijau, maka dia sah ion ferrum 2 positif. So tiga-tiga ni ada warna, so sila hafal dahulu. Okay, seterusnya kita ada lagi yang beberapa yang tak ada warna. Okay, warna putih saja. Kalsium, amonium, magnesium, zinc, plumbum dengan aluminium. Okay, dalam SPM, kalsium dengan amonium ni jarang ditanya. Bukan tak tanya tau, jarang ditanya. So saya akan fokus kepada 4 yang ni. Magnesium, zinc, plumbum dengan aluminium. So kita akan uji 4 cation ni dengan menggunakan natrium hidroksida dengan amonia. Okay, dalam nota biasanya dia dalam bentuk ayat, contohnya magnesium, contoh Okay, dalam ayat nota kita
tulis apa? Mendakan putih tidak larut dalam larutan natrium hydroksida dan amonia berlebihan. Okay, ada orang dia senang boleh hafal, ada orang dia tak boleh hafal sebab terlalu banyak ayat yang lebih kurang sama. Kejap larut, kejap tak larut, kejap larut, kejap tak larut. Okay, so saya cadangkan satu cara kepada pelajar saya bagaimana nak hafal daripada bentuk gambar raja supaya kita boleh membina ayat tu sendiri. Okay, so kita cuba tengok. Contohnya di sini, magnesium. Okay, kalau kita tahu kita ada magnesium, okay, saya buat baru. Okay, kalau kita tahu kita ada ion magnesium, okay, so kita anggap ini ada bahagian ni So, sini adalah natrium hidroksida, sini adalah larutan amonia. Mula-mula kita conteng untuk kita buat ulang kaji. Lepas tu, cuba kita fikir dalam otak kita. Ini adalah sedikit, ini adalah berlebihan. Okey. So, cara yang maksud saya suruh belajar hafal adalah bentuk. Bentuk sahaja. Okey. Dalam magnesium, saya ingat dia ada tajam ke atas. Okey, saya letak 2 tik. So, anggap ni ada 2 tik. So, nampak magnesium dia ada 2 tik di atas. So, apa yang saya perlu buat, tukarkan tik ni kepada bahasa adalah tik ni maksudnya dia ada mendakan putih. Okey, ada tik tu maksudnya dia ada mendakan putih. So, sini pun ada mendakan putih. Okey, bawah ni tak ada tik tu maksudnya tidak larut. Okey, sini pun tulis tidak larut. Maka kita akan bina ayat sendiri. Bina ayat sendiri. Okey, so dia ada mendakan putih tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Okey, so dia ada mendakan putih. Ada mendakan putih apabila kita letak sikit ada mendakan putih dan tetapi dia tidak larut dalam berlebihan. So, ini adalah ayat yang biasa keluar dalam soalan. So, saya hafal dia guna tik sahaja. So, maksud yang sama untuk bahagian sebelah kanan pula. So, kita ada satu tik di magnesium kan atas dia. So, kita pun kata mendakan putih tapi tidak larut dalam berlebihan. So, kalau kita guna cara macam ni, kita hafal 2-3 kali, kita boleh dapat. Contohnya, kita ingat balik lagi. Magnesium kan? Okay, kalau kita buat macam ni, magnesium. So, kita ingat apa? Oh, ada 2 tik di atas. Okey, ingat je ada 2 tik di atas. So, 2 tik di atas tu maksudnya mendakan putih. Sini tidak larut. Sini mendakan putih tidak larut. Yang atas ni siapa? Natrium hidroksida di kiri, amonia di kanan. So, daripada gambar raja ni kita main tik saja kita dah boleh bina ayat. Oh, ini adalah natrium hidroksida. Mendakan putih terbentuk tapi tidak larut, maka ini adalah magnesium. Okey, kemungkinan dia magnesium. Okey, kalau dia ada amonia, larutan amonia, okey, tapi dia ada mendakan putih dan tidak larut. Okey, sama aja kita berdapat. Okey? Itulah soalan biasa bagi kita ayat, kita tukar ayat ni kepada dalam ni. Oh, ada mendakan putih. So kita buat satu tik di atas. Okey, tidak larut. Okey, bawah ni tidak larut. So kemungkinan dia adalah magnesium. Magnesium kemungkinan. Ini saya bagi contoh. Contoh yang kita tengok perkataan sahaja kita boleh dapat. Okey. Magnesium. Okey. Atau cara kedua, dia macam chip semua. Mendakan putih tidak larut. Mendakan putih tidak larut. Okey. Lepas tu yang kedua, saya guna huruf zinc. Zinc Zinc. 2 positif. Okey. Sebab dia ada banyak pucu kan. 1 pucu, 2 pucu, 3 pucu, 4 pucu. Saya semua tick. Okey. So, sini adalah NaOH. Dah lama kita dah boleh ingat. Ni adalah NH3. So, tik tu maksudnya mendakan putih. Bawah pula larut. Sini mendakan putih larut. So, kita akan tulis mendakan putih dan larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Satu lagi pun sama. Mendakan putih larut dalam larutan amonia berlebihan. So, daripada sini, kalau soalan biasanya dalam bentuk ayat. Okey, so saya kena buat balik huruf kan. Ni, so saya buat tik dulu supaya saya ingat. Okey, sini NaOH. So, sini NH3. So, maklumat di sini dikata, oh ada mendakan putih. Natrium hidroksida je. So, mendakan putih dan larut. So, ada 2 tik.
So, kemungkinan bentuk dia adalah zinc. Okay, kemungkinan so ada bentuk zinc. Kalau dia keluar lagi dua maklumat lagi, ada mendakan butir di amonia dan larut juga, maka memang sah ini adalah ion zinc. So, saya guna cara ni lah. So, apabila kita baca soalan, kita guna tick saja, dah boleh bina ayat sendiri. Okay, itu saya cadangkan. So, saya panggil ni sebagai kaedah garam 4 tick. Okay, G4 tick. So, tick saja. Pangkal tak payahlah. Tak pangkal dia sebenarnya rujuk kepada tidak larut. So, kita ingat magnesium M tajam 2 ke atas. So, 2 tick. Zinc 44. Pucu ni 44. Kita tickkan dia. Mendekan butir larut. Yang ni mendekan butir tak larut. So, idea yang sama kita boleh pakai lagi kepada 2 lagi anion, cation, iaitu plumbum dengan aluminium. Plumbum 3 tick. 3 tick sebab saya ambil bentuk P ni. So, ada 3 kawasan dia kena. So, cuma A saja dah tak boleh buat apa. So, 3 saja. Bawah aja tak ada tick. Okey, saya ulang. Plumbum. 2 positif. So, ada berapa tick? 3. So, kita ingat plumbum ada berapa tick? 1, 2, 3. Saya ikut huruf aja. So, kalau kita ikut huruf, kita dah boleh bina ayat. Oh, ini adalah apa? NaOH, NH, 3. Mendakan putih larut. Sini adalah mendakan putih tidak larut. Okay. Untuk aluminium, bentuk segitiga betul. Betul Ini kan bentuk segitiga. So, pun 3 tick juga. 1, 2, 3 tick. Macam ni. 3 segitiga. So, sini adalah NaOH. Ini adalah NH, 3. So, mendakan putih larut. Mendakan putih tak larut. Okey, mungkin sehingga sekarang kita macam keliru lagi. Nanti kita tengok contoh soalan, dia akan jadi senang. Okey, saya ulang lagi. Cuba kita buat sama-sama. Kalau magnesium, berapa tick? Ada 2 tick. Okey, zinc. Okey, zinc ada berapa tick? 4 tick. 1, 2, 3, 4. Okey, plumbum 2 positif, ada berapa tick? Ikut P dia, kira ikut bentuk huruf aja. P dia ada 3 tick. Lagi yang terakhir Al, 3 positif. Ni memang segitiga. Dan dia memang kata 3. So, 3 tick. 1, 2, 3 tick. So, daripada tick warna merah ni pun kita dah boleh bina ayat sendiri tau. Mendakan putih, tak larut. Mendakan putih, larut. Mendakan putih, larut. Mendakan putih, larut. Ini mendakan putih, larut. Mendakan putih tak larut. Sebelah sini pula mendakan putih larut dengan mendakan putih tak larut. So, kita cuba. Kalau you boleh hafal ayat dia lagi baguslah. Kalau tidak, kita cubalah. Ini salah satu cara baru yang saya cadangkan. Guna tick. Okay, kita tengok contoh soalan. Okay, soalan 10. Okay, daripada SBP 2020 percubaan. So, kita tengok soalan dia. Apa dia? Satu larutan diuji dengan amonia. So, sini amonia. So, kita ada amonia. Mendakan putih larut. Okey, mendakan putih larut. So, kita automatik, kalau saya automatik akan fikir macam ni. Kalau saya ada 4 tempat, mendakan putih larut. So, yang ada 2 tick. So, apakah simbol yang ada 2 tick? So, saya guna balik. Magnesium, zinc, lagi apa? Plumbum dengan aluminium, betul. So, magnesium 2 tick saja kan? Kiri kanan. Ini zinc ada 4 tick. So, plumbum ada 3 tick. Aluminium ada 3 tick. So, soalan dia sekarang nak bahagian mana? Amonia. So, amonia adalah di sebelah kanan. Mendakan putih larut. So, dalam gambar raja kita, siapa yang ada mendakan putih larut? Di sebelah kanan sahaja. Okay, hanya zinc sahaja. So, jawapan kita adalah zinc. Itulah cara saya cadangkan. Kita guna tick sahaja. Amonia di sebelah kanan. Mendakan putih, atas ada tick, larut ada tick. So, dalam kita punya 4 ni, ni sajalah, zinc saja yang sebelah ni ada 2 tick. Yang lain tu semua 1 tick aja. Magnesium 1 tick, plumbum 1 tick di sebelah kiri kanan, dan aluminium pun 1 tick di sebelah kanan. Senang saja kan? Kalau tidak, memang kita susah nak hafal. Okay, soalan 44 ni daripada MRSM. So, ujian pertama dia kata ada natrium hidroksida
sehingga berlebihan. So kita tengok apa dia? Mendakan putih dan larut. So ini adalah di bahagian mana natrium hidroksida di sebelah kiri, ada mendakan putih dan ada larut. So daripada kita punya huruf, siapa yang terlibat? 2 saja kat tepi. Okay, kita ada zinc, plumbum, kita dengar aluminium. So kita ada magnesium 2 tik, zinc 4 tik, plumbum 3 tik dengan ni pun 3 tik. So yang kita nak fokus 2 tik di sebelah kiri saja. Ini so hanya zinc dengan lagi plumbum aluminium. Betul tak? Zinc, plumbum, aluminium. So kita check kita punya jawapan. Ini ada aluminium, ada plumbum, ada zinc. Semua kena. So yang terakhir sekarang kita tengok apa? Karbonat atau nitrat. So maklumat seterusnya adalah apabila kita panaskan, gas perang terkeluar. Ini yang kita belum bincang tadi kan, warna perang. Okey, lepas tu gas perang hanya rujuk kepada gas nitrat. Okey, gas nitrat. Lepas tu dia tambah lagi warna semasa panas perang. Okey, ini kuning semasa sejuk. Ini yang saya kata warna lah, yang bahagian terakhir yang ada banyak warna, perang ke kuning. So sini kita teruskan lah. Plumbum vs zinc sahaja. Saya tulis macam ni Plumbum vs zinc. ZN. So kalau kita nak hafal warna dia, ingat aja. P ini perang. Okey, zinc ini kuning. So ini kepada kuning, ini kuning kepada putih. Okey, panas. Inilah nama dia, perang tu maksudnya masa panas dia perang, masa sejuk dia kuning. Ini adalah masa panas dia kuning, masa sejuk dia adalah putih. So saya guna perkataan K. K itu adalah kuning. Ini saya guna P. P ni adalah perang. Okey, so cara yang saya senang untuk belajar saya ingat. Okey, so gas perang mesti nitrat, lepas tu mesti berwarna perang. Perang saja mesti plumbum. So jawapan kita adalah C, plumbum nitrat. Okey, seterusnya kita cuba tengok soalan lain. Okey, pemanasan karbonat P menghasilkan suatu hasil tindak balas yang berwarna perang semasa panas. So, apa dia warna perang semasa panas? Kan tadi saya tunjuk, ini P adalah perang semasa panas. So, hanya satu jawapan je lah, A. Okey, 39. Dia kata tambah larutan natrium hidroksida sehingga berlebihan. Lepas tu ada mendakan putih larut. Okey, mendakan putih larut. Lepas tu dia tambah amonia pula. Ada mendakan putih larut. So kalau saya guna petak saya, so ada 4 tik kan. Natrium hidroksida di sebelah kiri, amonia di sebelah kanan. Dia ada mendakan putih, dia larut. Dia ada mendakan putih, dia larut. So ini khas untuk 4 tik ada je. Mesti zinc. So jawapan kita dah tahulah, bukan aluminium, bukan yang ini. So dua-dua adalah zinc. Okey, so klorida atau sulfat. So zinc dah settle, barulah kita sekarang tengok klorida atau sulfat. So dia tambah apa? Argentum nitrat. So argentum dalam kita punya nota ini hanya bergabung dengan klorida supaya dia tidak larut. So jawapan kita adalah A. Argentum nitrat membentuk mendakan putih. Mesti dengan klorida sahaja. So jawapan kita A. Okey. Ini saya tunjuk bagaimana kita boleh dapatkan jawapan dengan cepat asalkan you dah hafal cara-cara atau warna-warna atau teknik-teknik yang sesuai. Lalas you akan rasa garam ni, bab ni sangat senang. Sebab soalan dia sangat senang kita nak teka. Okey, boleh try guna 4 tik ni, awak cuba try. Mendakan putih larut, mendakan putih larut. So zinc, automatik dah tahu zinc. Argentum nitrat mendakan putih, automatik dah hafal. Argentum klorida. So ini adalah A. Okey. Dah. Okey, soalan 42, penyediaan suatu garam. So dia kalau dia guna nitrat, mesti special untuk siapa? Amonium, natrium atau kalium. So kalau kita tengok jawapan dia mesti satu aja yang kena. Kan? Natrium. Senang. Okey.
Okay, so saya harap bolehlah cuba kaedah 4 tik ni. Ambil kertas, kita conteng. Sebenarnya mulanya kita bina ayat sebab saya kena terangkan. That's why saya ada banyak tulisan. Tapi lama-lama awak akan tengok kan, apa yang saya buat tinggal ni saja. Tinggal tik dengan simbol saja. Kalau balik rumah, ada masa conteng aja lah. Contohnya fikir apa lagi? OMG 2 tik. Lagi zinc 4 tik. Lagi ni 3 tik. Lagi aluminium 3 tik. Dah settle. Lepas tu kita baca soalan. Tak sampai 10 saat pun. Kita tik sahaja. Lepas tu kita pergi jawab. Cuba jawab jawapan. Okay, so sekarang kita masuk bahagian yang terakhir iaitu warna-warna khas. Warna-warna khas yang seperti saya tadi cakap. Kuprum, biru, ferrum, hijau, ferrum 2, hijau, ferrum 3 adalah kuning. So itulah 3 yang berwarna. Okay, dan mesti ingat yang ini. Kuprum 2 klorida warna hijau. Lagi satu kuprum 2 karbonat pun warna hijau. Okay, unik tapi ini adalah tidak larut. So dia tak masuk air. So dia tak masuk air, maka dia memang hijau aja pepejal. Yang ini pepejal hijau, masuk dalam air dia adalah warna biru. Ferrum 2 positif, pepejal pun hijau, masuk air pun hijau. So hijau ni sangat popular selalu ditanya. So awak hafal aja lah warna hijau ni. Memang dia akan tanya. Ya, kuprum yang lain tu warna biru, okey. Selepas tu, warna yang tadi saya cakap, perang dengan kuning. Memang hanya soalan selalu tanya pun zinc vs plumbum. Cara nak hafal, ini saja. Plumbum dengan zinc. Zinc saya tak nak guna simbol, saya guna perkataan supaya saya senang. Ini adalah perang, P adalah perang. Awak buat dulu, ini adalah kuning. Lepas tu, barulah kita buat yang lain. Perang ke kuning. Okay, kuning tengah. So kuning ke putih. Panas, sejuk, depan panas, belakang sejuk, panas, sejuk. So macam ni lah kita senang nak hafal. Soalan objektif selalu tanya. Okay, ingat aja plumbum bermula daripada perang jadi kuning. Kuning sebab zinc pun kuning kan. So kalau kita letak macam ni senang. Okay, kuning, perang ke kuning ke putih. So ini kuning ke putih. Okay, so ada warna tau. Last ada warna, sila hafal. Okay. Seterusnya, yang terakhir. Ini yang semua banyak warna ni. Apa yang ada warna, tolong hafal. Gas klorin, kuning kehijauan. Nitrogen dioksida, warna perang. Okay, so ingat ni ada warna. Apabila ada warna, awak hafal lah warna dia. Okay, dan ada juga yang bukan gas, tapi dia ada warna yang special, unik. Iaitu kuprum oksida. Kuprum 2 oksida. Dia warna hitam. Okey. Warna hitam. So kalau dikata ada satu pepejal lepas dipanaskan dia hitam, maka dia adalah kuprum oksida. Okey. Lain-lain tu silalah baca macam dulu punya nota. Oksigen tak ada warna, hidrogen tak ada warna, karbon dioksida air kapur. Bagaimana kita nak test? Okey, sulfur dioksida dia tak ada warna tapi dia ada bau. Bau. So ingat dia punya bau. Amonia ada bau, hidrogen klorida pun ada bau. So kita akan guna cara lain kita untuk uji. So silalah baca. Mungkin kemungkinan besar yang ini akan keluar. Okey. Untuk 2020. Sebab ini dah tak ada benda lain, just baca, ingat ketalimus. Okey, bagaimana kita nak ingat ketalimus? Bila nak guna asid ke alkali, kita rujuk balik nota kita di jadual perkala. Jadual perkala, kita ada kala 3. So, kala 3, kita ada banyak unsur. So, tengah-tengah sini ada satu, nama dia aluminium. Okey. So, kita panggil dia apa? Sini depan ni panggil alkali, betul? So, selain daripada itu, semua adalah bersifat asid. So, kebetulan, nitrogen dioksida di kawasan sini, ni di sini. Okey, karbon pun di sini. So, semua ni adalah bersifat asid. So, apabila kita test, gunalah kertas limus biru. So, test dia jadi apa? Kertas limus biru. Barulah dia akan tukar jadi merah sebab dia bersifat asid. Sini adalah bersifat alkali. Kita guna kertas limus merah, test dia jadi biru. Okey, ini ada kaitan sikit dalam kala 3. Kebetulan dia adalah semua ni kat kawasan sini. So, bersifat asid. Okey. So kesimpulannya bab ini sangat senang.
Okey, garam ini sangat senang. So first kita tengok larut vs tak larut. Okey, daripada sini larut ada dua cara untuk kita sediakan garam, betul? Okey, yang ini adalah amonium Na dengan K. Kita guna asid di atas, alkali di bawah. Yang ini pula selain daripada tu kita guna apa? Asid dengan sebut. Lepas tu kita panaskan. Okey, kalau tak larut kita guna 2 garam larut. Okey, menghasilkan ni. Okey, larut dengan garam tak larut. Okey. Garam tak larut. So kita dah dapat. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, Okey, yang kedua adalah yang ketiga dah. Yang ketiga adalah anion. Okey, anion kita ada klorida, sulfat. Kita guna garam tak terlarutkan, masih lagi tak larut. Lepas tu karbonat. Okey, kita guna apa? Air kapur. Lagi nitrat. Nitrat kita ada sulfurik cair. Kita ada ferrum 2 sulfat. Lagi kita ada asid sulfurik pekat. So ini saja yang kita perlu hafal banyak. Okey, yang lain tak ada. Lagi yang last adalah cation. Betul. 4 adalah cation. Cation saya cadangkan kita guna tik. Kalau awak ada cara lain lagi bagus. Asalkan kita boleh hafal. Okey. Plumbum 3 tik dengan aluminium 3 tik. Yang terakhir adalah warna. Warna-warna khas. Maka pecahkan bab ini kepada 5 bahagian. Ambil kertas, conteng. Memang bab ini akan jadi sangat senang. Okay, harap dapat membantu semua orang ulang kaji dalam bab garam. Okay, sekian, terima kasih.